أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري وجعل له صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدور ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به أنا يا حليم كل ما Sambung pembacaan kita daripada kitab Bidayatul Hidayah. Ada adab melaksanakan ketaatan. Kita dalam perbincangan pada bab yang 13, adab-adab hari Jumaat. Adab-adab hari Jumaat. Qala musannif rahimahullah wa ma'ana bi ilmihi fi tawhid. Dan yang lebih baik adalah kau kerjakan sembahyang tiga dari masjid. Kan Ustaz 52 bawah sekali, 52 bawah sekali, dan disunatkan 4 rakaat. Ke surat 52 bawah sekali. Kita ulang sikit lah. Ulang sikit, atas sikit tadi. Dan yang lebih baik hendaklah kau kerjakan sembahyang sunat, sembahyang tahiyatul masjid itu 4 rakaat, dan engkau baca pada setiap rakaat setelah surah Al-Fatihah akan suratul Ikhlas 50 kali, kerana disebutkan dalam sebuah hadis bahawa siapa yang mengerjakan ketika itu maka ia tidak mati kecuali setelah ia melihat akan tempat yang disediakan baginya di dalam syurga, atau orang yang lain akan melihat tempat yang disediakan baginya. Dan jangan engkau tinggalkan sembahyang sunat tahiyatul masjid ini walaupun imam sedang membaca khutbah. Dan sebaiknya hendaklah sembahyang ketika itu diringkaskan dengan membuat yang wajib sahaja. Dan disunatkan pula engkau sembahyang 4 rakaat. Wal ahsanu an tusalliya 4 raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin ba'da al-Fatihati al-Ikhlas 50 مرة. وفي الخبر أن من فعل ذلك لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له، ولا تترك التحية وإن كان الإمام يخطب. ومن السنة أن تقرأ في 4 ركعات سورة الأنعام والكهف وطه وياسين، فإن لم تقدر فسورة ياسين والدخان وألف لم سجدة وسورة الملك. ولا تدع قراءة هذه السور ليلة الجمعة ففيها فضل كبير، ومن لم يحسن ذلك فليكثر من قراءة سورة الإخلاص.
Kata dia, disunatkan pula engkau sembahyang 4 rakaat sembahyang sunat mutlak, dan engkau baca pada rakaat yang pertama akan suratul An'am, dan pada rakaat kedua suratul Kahfi, dan pada rakaat yang ketiga surah Taha, dan pada rakaat yang keempat surah Yasin. Dan jikalau engkau tidak mampu membaca surah-surah ini, maka hendaklah engkau gantikan dengan surah Yasin, surah Al-Duhan, surah As-Sajadah, dan suratul Mulk. Dan jangan engkau tinggalkan membaca surah-surah ini pada malam Jumaat, maka kelebihannya sangat banyak. Dan sesiapa yang tidak mampu membaca surah-surah ini, maka hendaklah ia menggantikannya dengan memperbanyak membaca suratul Ikhlas dan memperbanyak mengucap selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akfir minas salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaumi khassatan. Jadi itu amalan-amalan yang boleh kita lakukan khususnya pada malam Jumaat. Yang mampu buat lebih pada itu buatlah, atau ambillah sekurang-kurang sekadar yang dah disebut tadi, memperbanyakkan membaca suratul Ikhlas dan juga berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mata kharaja al-imam faqtani as-salah wal kalam washtagil bi jawabil muazzini summa istima'il khutbah wal itti'adhi biha wada'il kalam ra'san fil khutbah. Fa fil khabari anna man qala li sahibihi wal imam yakhutub ansit aw sah faqad lagha man lagha fala jumu'ata lah. أي لأن قوله أنصت كلام فينبغي أن ينهى غيره بالإشارة لا باللفظ. Seterusnya kata dia, dan apabila imam telah keluar, yakni naik ke atas mimbar, maka putuskanlah segala doa dan perkataan, dan hendaklah engkau memberikan perhatianmu sepenuhnya untuk menjawab azan. Dan setelah itu dengarlah khutbah dengan penuh perhatian, dan tinggalkanlah percakapan sama sekali, kerana disebutkan di dalam hadis, inna man qala li sahibihi wal imam yakhutub ansit faqad lagha wa man lagha fala jumu'ata lah. Artinya siapa yang berkata bagi kawannya ketika khatib sedang membaca khutbah, diamlah kamu, maka orang itu telah sia-sia. Ceritanya dalam kita melarang suatu perkara atau menyuruh suatu perkara, ada masa-masanya tak diizinkan juga. Khasnya dalam suasana tadi. Dan siapa yang sia-sia, bermakna ia tidak mendapat pahala Jumaat. Kita dilarang mengatakan diamlah kamu kerana perkataan diamlah kamu itu dikira satu percakapan. Itu yang dilarang tu. Dan sebaliknya jika engkau terpaksa juga menegur orang lain,
maka cukuplah dengan menggunakan isyarat sahaja, bukan dengan perkataan. Sudiak kan, ada juga yang pelajar tu kan, khutbah tu, dia teringat cakap juga. Jadi kalau kita nak tegur ataupun kita nak tegur anak-anak kita dan sebagainya, gunakan isyarat, bukan dengan perkataan. Ini biasalah kita amalkan, cuma perlu diberi peringatan supaya kita bersungguh-sungguh menghayatinya. Sebenarnya start daripada imam naik ke atas mimbar tu, mata kita, tumpuan kita, hati kita adalah khusus kepada khatib yang akan menyampaikan khutbah setelah muazzin azan tu lah. Summa iqtadi bil imam kama sabaq. Wa idza faragta wa sallamta faqra al-Fatihah qabla an tatakallama 7 marratin wal ikhlas 7 wal mu'awwizatayn 7 فذلك يعصمك من الجمعة إلى الجمعة الأخرى ويكون حذرا لك من الشيطان. وقل بعد ذلك يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ثم صل بعد الجمعة ركعتين أو 4 أو 6 مثنى مثنى فكل ذلك مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحوال مختلفة. Kata dia, kemudian sembahyanglah engkau bersama dengan imam seperti kaifiat sembahyang yang telah disebutkan, bagaimana kita berjemaah bersama dengan imam. Apabila kau salat salam dan selesai dari sembahyangmu, maka sebelum engkau berkata-kata sesuatu, hendaklah engkau baca dulu surah Al-Fatihah 7 kali, suratul Ikhlas 7 kali, suratul Falaq 7 kali, suratul Nas 7 kali, kerana yang demikian itu akan memelihara engkau dari gangguan syaitan sehingga sampai ke minggu hadapan, dan ia akan menjadi benteng yang kukuh bagimu untuk menghadapi gangguan syaitan. Setelah itu baca olehmu akan doa, Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id. Artinya, ya Allah, Tuhan yang maha kaya, yang maha terpuji. Ya Ghani ya Hamid, Tuhan yang maha kaya, yang maha terpuji. Ya Mubdi'u ya Mu'id, yang memulakan ciptaan makhluk dan yang mengembalikannya. Ya Rahim ya Wadud, yang sangat kasih sayang dan sangat mencintainya. Aghnini bihalalika an harami, kayakanlah aku dengan rezekimu yang halal, bukan dengan yang haram. Dia buat ada orang di seronok dapat yang haram tu. Ada cerita, tengok dalam CCTV lah, bila dia pergi curi tabung masjid tu, buka tabung tu banyak, dia meloncat seronok dalam CCTV tu. Oh, tepuk kanan sungguh dia, yang haram. Katanya 12 ribu dalam tu, kata tu. Apa hari Jumaat ni dah hari tu malam, tunggu
di Johor. Jadi matahari itu masuk tempat putih duit, bukan masuk bank, masuk dari dalam tabung. Jadi kawan tu pergi ambil, rojak duit. Jadi dia seronok dengan yang haram. Jadi kita tak nak seronok dengan yang haram. Aghnini bihalalika haram. Ya Allah, kayakanlah aku dengan rezekimu yang halal, bukan dengan yang haram. Kita seronok dengan yang halal. Sikit pun kita dapat tu halal, membawa puas hati sebab dia halal, lega sebab dia halal. Wa bi ta'atika an maksiatika, dan anugerahkan kepada aku akan taat kepadamu, bukan maksiat. Wa bi fadlika amma siwa, dan berikanlah aku dengan kelebihanmu, bukan dengan kelebihan orang yang lain, orang lain. Itu doa dia. Jadi kadang-kadang kita jadikan doa ni dalam doa lepas sembahyang itulah. Dan Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina lah. Bila kita jadi imam, kita baca itu. Bihalalika an haramin wa bi ta'atika an maksiyah wa bi ta'atika an maksiyah. Setelah sembahyang Jumaat, hendaklah kau sembahyang sunat ba'diyah Jumaat 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat. Engkau perbuat yang demikian itu 2 rakaat sekali salam, maka telah diriwayatkan yang demikian itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa cara yang berlainan. Riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'da al-jum'ati rak'atain wa rawa arba'an. Ada juga riwayat arba'an dalam riwayat Imam Muslim, wa rawa sittan dalam riwayat Abu Dawud, dalam riwayat Abu Dawud. Ada perbincangan. Baik. Kemudian hendaklah engkau duduk dalam masjid sehingga sampai waktu maghrib atau sekurang-kurangnya sampai waktu asar, dan hendaklah engkau pandai menanti saat yang mustajab doa. Itu kerana saat itu dirahsiakan oleh Allah Ta'ala pada sepanjang hari Jumaat. Maka biarlah engkau mendapati masa itu sedangkan engkau di dalam khusyuk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kalau kita mampulah untuk kita buat itulah yang terbaiknya. Summa lazim melazimkan masjid ila al-maghribi atau ila al-asr. Itu yang kenapa kita nak cuti tu. Kita dah cuti, payahlah. Kita nak cuti sebab kita nak memberi tumpuan untuk mengambil waktu atau mencari waktu yang disebut waktu yang mustajab pada hari Jumaat. Wa qul husnal muraqabati lis-sa'ati syarifah. Maknanya sebagaimana kita bersungguh nak cari malam atau qadar tu, begitulah dia suruh kita setiap minggu tu kalau kita mampu untuk muraqabah. Maknanya cari tunggu betul, cari betul saat yang dikatakan mustajab doa tu. Fa innaha mubahamatun fi jami'il yawm fa'asaka an tudrikaha wa anta khashi'un lillahi ta'ala mutadallilun mutadarri'un. Maksudnya waktu yang dikatakan waktu yang mustajab tu masa tu, alangkah indahnya waktu itulah kita tengah sedang khusyuk, sedang rendah diri, sedang betul-betul bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang setengah ulama meriwayatkan bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan waktu itulah waktu selepas daripada sembahyang asar. ولا تحضر في الجامع مجالس الحلق ولا مجالس القصاص
bal majlis al-ilm an-nafi' wa huwa alladhi yazidu fi khawfika min Allah Ta'ala wa yanqusu min rughbatika fi dunya. Wa kullu ilmin la yad'uka min ad-dunya ila al-akhirah fal jahlu a'wadu 'alaika minhu. Kata dia, dan janganlah engkau hadir di dalam masjid itu akan majlis atau halaqah yang tidak berfaedah, ataupun majlis tukang-tukang cerita. Bahkan tidaklah engkau hadir di dalam majlis ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang menambah takutmu kepada Tuhanmu dan mengurangkan gemarmu kepada dunia. Kita nak tu daripada ilmu yang kita belajar, yang kita hadir majlis tu, menjadikan kita orang yang sangat cintakan akhirat. Itu ialah kemampuan dan kekuatan masing-masing dalam menghadirkan perkara tersebut. Kerana segala ilmu yang tidak mendorong engkau meninggalkan dunia dan tidak menggemarkan engkau untuk mencapai kebahagiaan yang abadi di akhirat, kata dia, maka jahil daripada ilmu itu adalah lebih baik bagimu. Oleh itu, berlindunglah engkau dengan Allah Ta'ala daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Fasta'id billah min ilmin la yanfa'. Dia kita doa tu, Allahumma inna nas'aluka, Allahumma alghina bil ilmi, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajab. Ya Allah, aku mohon berlindung kepadamu ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kita nak mengaji, nak menuntut, nak belajar ni, sabar pagi sampai malam tu, niat sungguh-sungguh supaya ilmu tu boleh bagi manfaat pada kita, nak mendorongkan kita untuk cinta akhirat, nak memberikan motivasi kita untuk terus beramal dan beramal, untuk istiqamah di atas jalan Islam, jalan iman, jalan perjuangan, jalan jihad. Itu tujuan ilmu tu. Kalau tidak, ilmu tu tak ada manfaat. Allahumma inna, kita mahu minum ya Allah, biarlah ilmu tu bermanfaat. Biar apa yang aku belajar tu, yang aku dengar sabar hari, yang aku baca sabar hari, semua tu boleh menjadikan aku orang yang gerun kepadamu, takut padamu ya Allah, menambahkan amal ibadahku kepadamu ya Allah, menambahkan zikirku kepadamu ya Allah. Itu yang kita nak. Usahalah ke mana pun, fikirlah supaya dia datang serentak. Lepas tu saya selalu kita doa juga, doa Allahumma inna, Allahumma kama 'allamtana al-'ilma fa'allimna al-'amal. Ya Allah, sebagaimana Kau ajarkan kami untuk ilmu, ajarkan kami juga untuk beramal dengan ilmu yang kami belajar. Sebab cabarannya begitulah, ujiannya itulah. Kalau kita tak belajar, kita kena belajar. Kalau kita kena angkat kejahilan kita, dah belajar, kita nak kena beramal, supaya bermanfaat apa yang kita belajar tersebut. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Kita minta berlindung juga hati yang tak khusyuk. Tak ada rasa hati ni, tak ada tergetar, tak ada apa, tak mari khusyuk. Mayang tak berasa sedar, baca Quran tak berasa apa, zikir tak berasa, dengar nasihat tak berasa apa-apa. Ni hati yang tak khusyuk, hati yang mati, hati yang kering. Sedangkan ada orang yang sikit saja dia dengar. Itu kan kita baca hadis-hadis antaranya sahabat Nabi Irbad bin Sariyah. Dengar saja nasihat Nabi itu berair air mata. Selalu dia mari, dia datang tu. Kita tak ada apa-apa. Dengar ayat Quran, mari cerita mati, mari cerita dengar kisah orang ni. Tak ada. Begitulah kita. Nak meniti air mata tu susah sangat. Mari sebab tak bayar hutang baru dah rasa nak meniti air mata.
Mari sebab bukan kerana takut ke Allah, bukan kerana kenal ke dosa kita, bukan kerana kita ni kurang amal, bukan kerana kurangnya persediaan untuk mati kita. Yang ni yang kita bimbang. Wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, min nafsin la tashba'. Nafsu yang tak pernah puas. Allahu Akbar. Kita minta berlindung daripada nafsu yang macam itu. Wa min du'ain la yustajab. Dan doa yang kita doa tu tapi tak dimustajab. Minta berlindung daripada Allah. Yang kita doakan itu semuanya dimustajabkan Allah Subhanahu wa taala. Wa akthir min ad-du'a inda tulu'i asy-syamsi wa inda az-zawal wa inda al-ghurub wa inda al-iqamah wa inda su'udil khatib al-minbar wa inda qiyam an-nas ila as-salah fa yushiku an yakuna as-sa'atu asy-syarifah fi ba'd hadhihi al-awqat. Dan dalam kau perbanyak membaca doa ketika matahari naik, ketika tergelincir dan ketika tergelincir dan ketika tenggelam dan ketika engkau mendengar iqamah dan ketika khatib naik ke atas mimbar dan ketika orang berdiri untuk sembahyang. Maka barangkali engkau menemui masa yang mustajab doa itu. Ini masa ini waktu-waktu itu sebab kita tak tahu, sebab dirahsiakan masa mustajabnya doa itu. Jadi pilihlah, carilah atau perbanyakkanlah waktu-waktu itu. Wajtahid an tatasaddaqa fi hadzal yawm ijma'ni bima taqdiru alayhi wa in qalla fatajma'u baina as-salati was-sawmi was-sadaqati wal-qira'ati wal-dhikri wal-i'tikafi war-ribat. Dan berusahalah sehingga engkau dapat bersedekah pada hari ini dengan sekadar kemampuanmu, walaupun hanya sedikit. Maka dengan itu bermakna engkau telah menghimpunkan pada hari itu antara sembahyang, puasa, sedekah, membaca Al-Quran, zikir, i'tikaf dan ribat, yakni menunggu sembahyang selepas sembahyang. Waj'al hadzal yawm min al-usbu'i khassatan li akhiratika fa'asahu an yakuna kafaratun li baqiyatil usbu'. Dan jadikanlah hari ini, hari Jumaat itu dalam minggumu, sebagai hari yang engkau khususkan bagi akhiratmu. Mudah-mudahan ia menjadi kafarah bagi hari-hari yang lain dalam minggu itu. Itulah tujuan dia. Bukanlah Nabi kata kita khususkan Jumaat itu, hari lain kita boleh buat maksiat. Bukan. Maksudnya ialah nak jadi kita ambil sepenuh apa yang Allah sebut bila tiga seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mari mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni banyak dosa dan sebagainya. Lalu turun ayat Quran. Quran yang antara menyebut adalah ayat itu ialah wa aqimis salat innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Ayat surah Ankabut tu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang ada dalam ini innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Berarti Allah ya'lamu ma tasna'un. Itu depan dia. Jadi ada ayat dalam tu ialah innal hasanat, sesungguhnya setiap kebaikan yang kita buat akan menghapuskan kejahatan. Inna salata tanha, ayat depan ni. Jadi nak sebutnya ialah Allah Subhanahu wa taala jawab kepada orang supaya dia jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap kejahatan-kejahatan yang dilakukan itu, ketahuilah segeralah dia
dalam melakukan ketaatan kepada Allah, kerana setiap ketaatan, kebaikan, hasanah yang kita lakukan itu akan menghapuskan kejahatan kita. Sebab itulah kenapa disebut waja'al hadzal yaum fil usbu'i khassatan. Jadikan hari Jumaat ini semampu yang boleh untuk kita khususkan untuk akhirat kita. Kenapa? Mudah-mudahan dia menjadi kafarah. Untuk kafarah, kita nak kafarahkan balik, nak tutup balik semua kejahatan-kejahatan yang kita lakukan itu dengan kebaikan-kebaikan kita. Itu maksudnya nak tampung balik, nak cover balik yang kita sedar, yang kita tak sedar daripada kejahatan-kejahatan dan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Sebab tu dalam seharian pun kita ada sembahyang 5 waktu. Antara subuh dengan zuhur gerang kita dah ada bagai-bagai dengan mulut cakapnya dengan bagai-bagai. Mari zuhur dan bersungguh kita untuk pastikan kita bersembahyang, sembahyang sunat sebagainya. Dia akan menghapuskan antara zuhur dengan asar, zuhur dengan subuh. Kemudian pada sembahyang zuhur kita pula berhubung sebagainya ke sana kemari, buat lagi maksiat. Pastikan asarkah kita sembahyang, supaya dia menghapuskan antara sembahyang zuhur dengan sembahyang asar. Begitulah seterusnya. Jangan kita jadi ataupun kita terpengaruh dengan bisikan syaitan. Apalah kau dah buat maksiat, lepas tu kau ulang lagi, lepas tu siapa nak terima taubat kau? Tak payahlah taubat, tak payah lagi sembahyang lah, pasal nak tunjuk bagus lah. Itu syaitan. Kau tadi baru buat maksiat, tapi kau nak tunjuk bagus pula, kau nak pergi masjid sembahyang. Tak payah, syaitan. La tari'asu min rauhillah, jangan putus asa daripada rahmat kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, min rahmatillah, daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau macam mana pun kita buat kesilapan, buat kesalahan, jadikan ada waktu tertentu yang kita minta ampun, minta apa ni, kafarah di atas segala kesalahan dosa-dosa yang kita buat. Itulah disebut tadi kita jadikan hari Jumaat dalam konteks seminggu, dalam konteks hari-hari, dalam konteks bulanan, tahunan, Ramadan kita khususkan. Kenapa? Supaya ya Allah, dalam setahun ni banyaknya aku buat silap, banyaknya kelalaian aku ya Allah. Begitulah seterusnya. Kita ambil hari-hari lah, hak minggu lah, hak bulan lah, hak setahun lah, supaya kita sentiasa dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis berkenaan dengan adab Yaumul Jumu'ah, adab pada hari Jumaat. Ada yang berat, ada yang ringan. Mampu kita mampu dan kita buat, tak mampu lagi berazam, paling kurang buat sekali. Nak baca surah Kahfi, nak baca surah Yasin tadi, bina mata weh. Tapi kalau tak belajar, semua tu benda yang baik. Semua tu benda yang baik. Yang mana kita tak mampu buat semua, kita rancang. Paling kurang kita belajar ni sekali buat jadilah. Kalau tak buat semua pun sekali pernah kita buat. Pernah buat sekali. Paling kurang. Mulakan dengan yang tadi, suruh baca surah Ikhlas dulu. Mulakan. Memanglah lepas semayang tu nak semayang 2 rakaat mujur sunat lepas semayang Jumaat. Nak semayang pula 4, pula 6 pula. Patut pinggang Ustaz. Nak kerja, nak jabat lagi. Buat 2 dulu. Buat ada hari cuti, buat dah sekali. Nanti nak bagi cuti Jumaat, Jumaat cuti. Buat hari tu. Seoranglah, bukan berjemaah ada urusan tak sesuai lah. Baik, ada usia, ada puasa pula. Sikit di sekolah. La yanbaghi an taqtasir ala sawmi syahri Ramadan fatatruka at-tijarah bin nawafil wa kasbi ad-darajatil 'aliyah fil faradis fatatahassaru idza nadarta ila manabilis sa'imin kama tanzuru ila al-kawakib al-tujiyah wa hum fi a'da'in lihi. Kata dia, tidak sepatutnya kalau engkau hanya puasa pada bulan Ramadan saja.
maka bermakna kau telah meninggalkan merebut keuntungan dengan puasa sunat, dan engkau tidak mengambil kesempatan untuk merebut darjat yang tinggi dalam syurga Firdaus. Manakala kita sekadar fokus pada hanya ialah Ramadan saja, rugilah kata dia. Nanti engkau akan menyesal apabila engkau melihat pahala orang yang banyak puasa sunat, seperti halnya engkau melihat kepada bintang-bintang yang berkelip-kelip. Mereka jauh lebih tinggi daripada engkau, kerana mereka berada pada darjat yang tinggi sekali. Kita rasa menyesal pada masa itulah. Lepas tu, ini termasuk dalam golongan yang dia beramal. Dia beramal tapi dia menyesal. Menyesal ni banyak tahap. Kamu orang yang tak beramal satu hal. Ada yang beramal, dia tak beramal, menyesal juga bila mati. Ada juga orang yang beramal tapi dia menyesal. Sebab apa? Sebab dia tengok, loh, kenapa aku tak buat lebih? Beramal dah, tapi tak cukup. Ataupun dia mampu lebih lagi, tapi tak apalah, cukup itulah. Sedangkan dia lebih lagi, dia mampu, dia pun menyesal juga. Jenis-jenis menyesal di hari akhirat. Ini banyak kelompok yang tak beramal, yang beramal, yang beramal dengan cara yang salah, menyesal juga. Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mesti dia rasa dia buat tu betul bagus, dia rasa dia buat tu banyak, rupanya tak ada dah habaan maksurah pada hari akhirat pula, menyesal juga. Itu satu perbincangan. Banyak jenis kelompok kumpulan manusia pada hari akhirat yang akan menyesal. Wal ayyamul fadilatu allati syahidatil akhbar bi syarafiha wa fadliha wa jazalatit thawabi fi siyamiha يوم عرفة لغير الحاج ويوم عاشوراء والعشر الأول من ذي الحجة والعشر الأول من المحرم ورجب وشعبان وصوم الأشهر الحرم من الفضائل وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب واحد فرد ثلاثة سرد وهذه هي السنة. Di sepanjang tahun ada hari-hari yang mempunyai kelebihan yang telah disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, dan mempunyai ganjaran yang sangat besar bagi orang yang berpuasa pada hari-hari tersebut. Hari-hari itu ialah pertamanya hari Arafah 9 Zulhijjah, sunat puasa bagi orang yang tidak mengerjakan haji. Ini biasalah kita buat. Yang keduanya hari Ashura 10 Muharram, dan juga sunat puasa pada hari Tasu'a pada 9 Muharram. Yang ketiganya 10 hari yang pertama pada bulan Zulhijjah. Yang keempatnya 10 hari yang pertama pada bulan Muharram. Yang kelimanya bulan Rajab. Yang keenamnya bulan Sya'ban. Yang ketujuhnya bulan Haram, iaitu ada 3 bulan berturut-turut, iaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan 1 bulan yang tunggal, iaitu bulan Rajab. Dan di dalam sebulan pula ada hari-hari yang punya kelebihan berpuasa, iaitu wa amma fi syahri fa awwalu syahri wa awsatuhu wa akhiruhu wal ayyamul bid wa hiya thalithu ashra wal rabi'a ashra wal khamisa ashra وهي 13 والرابع عشر والخامس عشر وأما في الأسبوع فيوم الاثنين والخميس والجمعة فتكفر ذنوب الأسبوع بصوم الاثنين والخميس والجمعة وتكفر ذنوب الشهر باليوم الأول واليوم الأوسط واليوم الآخر واليوم البيض وتكفر ذنوب السنة بصيام هذه الأيام والأشهر المذكورة ولا تظن إذا صمت أن الصوم هو ترك الطعام والشراب والوقاع فقط فقد قال صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه
illa al-ju'i wal 'atash. Dan kata dia di dalam sebulan ada hari-hari yang mempunyai kelebihan berpuasa, iaitu awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan. Dan yang keempatnya hari-hari biad, hari putih, iaitu hari 13, 14 dan 15 pada setiap bulan. Dan di dalam seminggu pula ada hari-hari yang mempunyai kelebihan berpuasa, iaitu hari Isnin, Khamis dan Jumaat. Maka puasa pada hari Isnin dan Khamis dan Jumaat adalah menjadi kafarah dosa seminggu. Dan puasa pada permulaan bulan, pertengahan bulan, akhir bulan dan hari-hari putih adalah menjadi kafarah dosa sebulan. Dan dosa setahun pula dihapuskan dengan puasa pada hari-hari yang telah kita sebutkan dalam perputaran tahunan. Dan janganlah kau menganggap bahawa puasa itu hanya meninggalkan makan, minum dan jima sahaja, tapi puasa adalah lebih luas daripada itu. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kam min shaimin, artinya berapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi, yang ia tidak memperoleh daripada puasanya itu illa al-ju' wal 'atash, selain daripada lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Jadi itu asas puasa, perkara-perkara yang kita dah selalu ketahui, sama ada dalam bentuk mingguan, sama ada dalam bentuk bulanan maupun tahunan. Khususnya semua itu adalah merupakan puasa-puasa yang disunatkan kita untuk kita mendapat darjat yang tinggi, illiyin, bersama dengan orang-orang yang berpuasa. Yang disebut dalam hadis Nabi SAW, adanya pintu khusus di syurga kelak bagi orang yang berpuasa. InsyaAllah detailnya lagi kita akan lihat dalam kuliah-kuliah seterusnya. Apa yang penting falsafah di sebalik puasa ni ialah sebagaimana disebut tadilah, bukanlah semata-mata daripada lapar dan dahaga. Kalau sekadar lapar dahaga, itu yang kita balas balik tu. Dia tidak dapat menaikkan hanya dahaga dan lapar lah. Kalau sekadar kita tak makan tak minum, puasa ni adalah juga melibatkan urusan yang lain juga yang kita kena berpuasa sama. Mudah-mudahan Allah SWT beri kekuatan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.